Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu dalam tazkirah subuh. Kalau dalam ni sebut tazkirah Ramadan. Kan? Ini tazkirah tak lama lah, lagi setengah jam habis kan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-14, 15 hari ni kan. Malam ni kita dah baca doa kunut kan. Kunut. Tuan-tuan, kunut sini panjang ke pendek? Ada kunut panjang, dia kata ada kunut pendek. Mana kunut panjang, kunut pendek sama aja Ustaz. Kalau panjang, kunut panjang kata. Ini cerita tu kan. Tak tahulah, bermandai dia buat. Padahal tak kira doa kunut. Jadi bulan Ramadan Al-Mubarak ni, ini satu faedah lah sebelum nak masuk pada perbincangan. Solat sunat witir di bulan Ramadan, dia lebihnya pada witir pada bulan lain. 3 perkara yang tak ada pada witir di luar bulan Ramadan. Witir di bulan Ramadan ni, dia ada 3 perkara yang tidak ada pada witir di luar bulan Ramadan. Solat sunat witir ni bulan lain pun kita buat. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, yang mana hadis ni tak silap saya baru baca pada bulan lepas di surau Bukit Jana, atas bukit tu, daripada kitab Tuhfatul Muta'abbid, Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid, Al-Imam Abdul Azim Al-Mudhiri rahimahullah. Kitab yang nipis lah, handset saya agon kacau. Jadinya dalam kitab tu ada 2 riwayat daripada Sayyidina Abu Darda atau Abu Dhar Al-Ghifari, satu lagi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia sebut awsani khalili thalatha, Nabi SAW kekasih aku mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Lam atrukhu abada, aku tak tinggal sejak Nabi pesan tu, aku tak tinggal sampai bila-bila. 3 benda yang depa buat. Abu Hurairah kata, kekasih aku Rasulullah wasiat pada aku. Depa ni kekasih depa Rasulullah lah, kok mana pun tak ada dalam jiwa depa melainkan Rasulullah. 3 perkara tu apa? Pertama, an-nasuma thalathata ayamin fi kulli syahrin, iaitu kami akan berpuasa. Rasulullah pesan kepada kami untuk puasa sekurang-kurangnya 3 hari setiap bulan. Sekurang-kurangnya 3 hari setiap bulan. Ambillah pada hari apa sekalipun. Kita nak ambil daripada hari putih, elok-elok ngam-ngam 3 hari pun boleh, 13, 14, 15, 3 hari. Kalau kita nak ambil Isnin Khamis pun boleh, Isnin Khamis Isnin pun boleh, 3 hari. Sama ada berturut-turut ataupun terpisah, tak ada masalah, ikut kemampuan masing-masing. Ataupun tuan-tuan nak puasa pada hari apa sekalipun kecuali hari Jumaat, tak apa. Hari Jumaat kita boleh puasa juga, tapi dengan syarat kita puasa dengan hari sebelumnya atau selepasnya. Tu bukan tak boleh langsung. Tuan-tuan jangan silap faham. Hari Jumaat ni kita boleh puasa dengan 2 sebab. Kalau hari itu kebetulan ada hari-hari yang disunatkan puasa. Contoh jatuh hari Jumaat, wukuf di Arafah, hari Arafah, bolehlah puasa Arafah, puasa sunat Arafah. Hari Jumaat jatuh pada hari Ashura, bolehlah puasa Ashura, tak ada masalah, sebab ada dia sempena dia. Kalau kebetulan hari itu hari Jumaat, tak ada masalah. Baik, jadinya yang kedua, kalau kita puasa berkembar dengan sebelumnya, Khamis, Jumaat, Jumaat, Sabtu, tak semesti kena puasa straight Khamis, Jumaat, Sabtu. Yang penting puasa 2 hari. Jangan puasa Jumaat tu secara tunggal, itu tak boleh. Jadi mana-mana pun tak apa, hari apa pun tak apa. Yang penting Nabi kata, awsani khalili an nasuma thalathata ayamin fi kulli syahrin, 3 hari puasa tak boleh. Nombor 2 iaitu wasalatu duha, salat duha. Nabi pesan jangan tinggal. Jangan tinggal, macam mana sekalipun buat.
Solat duha masuk, tuan faham dia? Solat duha ni dia masuk bila? Masuk setelah terbitnya matahari 14 minit, 16 minit selepasnya. Contoh kalau syuruk masuk 78 minit. Tambah 16 minit. Tambah 16 minit. Tambah 16 minit maksudnya pukul 7.24. Betul kan? 7.24. Maksudnya hanya boleh solat duha setelah 7.24. Kalau syuruk sekarang, dia bergantung pada syuruk lah pukul berapa. Yang saya bagi kaedah tambah 16 minit. Kenapa 16 minit? Kerana 16 minit itu mewakili 4 degree. Matahari ni dia akan naik. Ini disebut dalam kitab, iaitu tempoh kadar matahari naik kadar segalah. Ala qadri rumhin disebut dalam kitab. Jadi satu rumhin bersamaan dengan 4 degree. 4 degree itu matahari ini kalau mengaji ilmu falak dia tahu 1 degree bersamaan dengan 4 minit. Ingat tak dulu kita lewatkan subuh 8 minit, betul tak azan? Sebelum ni azan awal sikit kan. Lepas tu semua negeri seragamkan, iaitu dilewatkan azan sebanyak 8 minit kerana perbezaan 2 degree. Aduh, 1 degree itu bersamaan dengan berapa? 4 minit. Jadi kalaulah 4 degree, 4 darab 4 16. Jadi maksud 16 minit. Ini jangan gaduh bergaduh lah. Ini disebut dalam kitab At-Taqrar As-Sadidah. Jadi 16 minit matahari naik, lepas tu baru boleh solat sunat. Antara 7.8 hingga 7.24 haram solat sunat, tak boleh. Sama ada solat isyraq ataupun solat sunat duha. Apa beza isyraq dengan duha? Ada beza ke? Ni khilaf antara ulama mazhab Syafi'i. Ini khilaf lah. Yang ni kita cerita lain kali. Ada umur panjang, cerita lain kali lah. Pagi ni bukan nak cerita tu. Nak cerita macam mana solat sunat kita. Itu sebab kadang-kadang saya kuliah subuh, saya lajak sikit sampai 7.24, 7.25. Sebab kalau berhenti awal, saya lagi ada yang geng-geng ni pergi solat sunat. Dalam hati saya, solat sunat apa orang tu dia ni? Baru habis waktu subuh ya, 7-8 minit dia terus bangun pergi solat sunat. Dia solat duha ustaz. Ada yang kata solat isyraq. Tak boleh, haram. Solat isyraq dan duha masuk setelah 16 minit terbitnya matahari. Antara 7.28 hingga 7.24 adalah waktu haram solat sunat. Apa jua solat sunat tak boleh. Kecuali beberapa je lah. Solat qada boleh. Solat tahiyatul masjid boleh. Itu tak apa. Dia ada kecuali dia. Itu panjang ceritanya. Baik. Itu solat duha. Berakhirnya solat duha sehingga tergelincirnya matahari ataupun tegaknya matahari atas kepala. Ini pun waktu haram juga. Waktu apa? Waktu matahari tegak, istiwa. Baik. Jadi masuk pukul 12 boleh solat duha lagi? Boleh. 12.30? Boleh. 12.45? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat tak tergelincir dan belum matahari tegak atas kepala. Tu. Dia punya bayangannya sama dengan bayang matahari. Itu maksud tegak. Jadi maksudnya boleh buat solat duha lah. Boleh. Sepanjang itu. Buat jugalah. Tapi sebaik-baiknya, afdalnya, lewatkan sehingga berbaki 1/3 siang. Dia sebut itu. Ataupun kita panggil nak masuk melepasi 1/3 siang. 1/3 siang ni maksudnya daripada subuh tu sampai bawa ke maghrib, kita bahagi 4. Kita bahagi 3, bukan bagi 4, bahagi 3. Jadi 1/3 tu dalam pukul 10 ke atas. Itu adalah lebih afdal. Kerana dalam satu riwayat Nabi pernah solat dan kerap kali solat duha setelah berlalunya 1/3 dalam pukul 10 ke atas atau pukul 9 ke atas. Jangan awal sangat. Kita nak cepat, tak apalah, boleh je. Pukul 8 pun boleh, 8.30 pun boleh, tak ada masalah. Dia kata kalau tak buat lah Ustaz, balik rumah pakai tak buat lah. Pasal apa balik rumah tak buat? Tak tahulah, kadang-kadang duduk berkebun. Dia kata macam ni, sibuk, kadang lupa masuk zuhur dah. Tak apa, buat pergi lah. Lebih selamat buat dulu, siap-siap. Tapi lebih afdal lewatkan sikit sehingga agak-agak disebut dalam riwayat matahari tu kena kat muka dah, panas. Panas ni bukan pukul 10 dah. 10, 11 tu dah nak ke panas dah. Pukul 8, 9 tu masih lagi sejuk lagi. Itu maksud dia. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa antutira qabla ayyanam. Dia kata Nabi pesan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ini adalah sunnah, bukan bulan Ramadannya, sepanjang tahun.
Sunnah witir sebelum tidur. Cuma bezanya witir bulan Ramadan 3. Pertama apa? Witir di luar bulan Ramadan tak disunatkan berjemaah. Siapa buat berjemaah? Tak betul lah, Nabi tak pernah buat. Tak disunatkan berjemaah. Witir di bulan selain bulan Ramadan tak sunat Jumaat, tak sunat berjemaah. Tapi di bulan Ramadan sunat berjemaah sekalipun tak dibuat setelah solat tarawih. Misal contoh macam ni, kita lepas tarawih tak buat solat sunat witir, terus balik. Ni pun satu masalah pula. Datang solat tarawih, witir tak buat. Tuan-tuan tahu dah, antara solat yang paling afdal di bulan Ramadan, lebih pada afdalnya tarawih adalah witir. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat witir lebih afdal daripada tarawih. Lebih afdal maksudnya lebih banyak pahala. Yang tuan-tuan pergi lari waktu witir. Yang ni masalah. Ini masalah. Yang keduanya, bila kita lari waktu witir, kita tinggal waktu witir, dia hilang satu lagi fadilat. Apa dia? Nabi SAW sebut, Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri solat dengan imam sampai imam tu selesai solat. Biasa witir ni dijadikan sebagai solat yang last sekali, ujung sekali kan. Kalau 20 sini, 23 last sekali, ujung. Kalau dia tak ikut imam tu sampai imam tu selesai, maka dia hilang satu fadilat, iaitu siapa yang solat berserta dengan imamnya sampai imam dah selesai bagi salam, ditulis baginya pahala umpama solat sepanjang malam. Solat tu sepanjang malam. Kalau 23 kita buat tu, dah cukup dah, balik rumah tidur, esok bangun sahur pun tak apa dah. Tuan-tuan dah dianggap bangun seluruh sebahagian, bukan sebahagian, seluruh malam. Maksud start daripada maghrib tuan-tuan solat sampai subuh, tak berhenti. Mana ada orang buat macam tu? Saya pun tak larat, tuan-tuan larat. Daripada maghrib tu sujud rukuk tak berhenti sampai subuh. Mana boleh kan? 20 pun tak larat. Tengok muka pun macam, orang kata lah muka macam tak larat. Nampak tak larat dah 23 pun. Ngatuk imam bangun lagi, tunggulah jap dia dah. Nampak tak? Dia 23 pun tak larat. Tapi tuan-tuan ikut je imam sampai habis. Dia buat 8, buat 20. Apa ikut? Maksudnya kalau tak ikut dia sampai witir, bererti kita telah hilang solat sepanjang malam. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW yang kita selalu dengar, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam, yakni solat tarawih di malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala pada Allah, diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis ni disebut oleh al-Imam dalam kitab Tarhut Tathrib, al-Imam al-Iraqi, tak silap saya, Imam Iraqi atau Ibn Hajar. Disebut, dia kata apa? Kata ulama, tuan-tuan nak dapat pahala mendirikan, menghidupkan malam Ramadan, sudah memadai dengan datang salat berjamaah isyak dan subuh. Dapat dah cukup dah, dapat dah tu. Ni rugilah tak buat. Nombor dua, solat apa? Solat tarawih sampai habis. 2. Ataupun apa sahaja yang tuan-tuan buat pada malam itu, solat bangun tahajud ke apa ke. Nombor 3, itu juga dianggap mendirikan malam. Tak semestinya ada satu je, banyak boleh. Maksud saya, solat isyak dan subuh berjemaah, Nabi kata dalam kitab Imam Ibn Hajar, dia kata man sallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Kalau solat isyak ni menyakit, dia waktu tarawih je, isyak dia tak Yang ni tuan-tuan rugi serugi-ruginya. Orang paling malang sekali, dia tarawih saja, dia tak solat isyak. Lagi rugi, solat isyak pun tak, dia tarawih je, balik dia baru solat isyak. Hak ni lagi bid'ah. Dia tarawih ni masuk setelah solat isyak, sekalipun jamaah takdim. Contoh, saya pergi contoh malam tadi saya ada program di Sungkai. Jadi saya jamaah takdim maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak lah jamaah takdim.
Jadi setelah jamak takdim maghrib dengan isyak, saya boleh dah buat solat tarawih walaupun isyak tak masuk lagi, sebab saya dah solat isyak jamak takdim. Syarat solat sunat tarawih adalah setelah solat isyak. Tu dia punya aturan dia macam tu. Selagi tak solat isyak, selagi tu tak masuk waktu tarawih, tak boleh buat solat tarawih. Kalau kita tidur, bangun waktu malam, kita tak solat isyak lagi, solat isyak dulu baru tarawih. Jangan nak buat solat tarawih baru isyak. Ini bid'ah ni, tak pernah orang buat lagi. Kalau buat solat isyak juga, solat tarawih juga, tak buat isyak, batal tarawih tu, pahala apa pun tak ada. Sebab ia tidak dinamakan sebagai solat tarawih. Tarawih adalah setelah masuknya solat isyak. Ada satu ketika beberapa tahun dulu sebelum PKP, ada satu masjid di Selangor. Waktu tu imam dia solat isyak jadi imam, dia terlupa satu ayat. Dia tak baca satu ayat, terlupa ke tak tahulah, tak sengaja lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Hilang. Ar-Rahman Rahim tak ada, dihilang. Tak silap saya ayat tu lah yang hilang tu, dia tak pasti, tak ingat dah lah. Kemudian tak ada siapa tegur pun. Habis solat apa, bukan habis solat isyak dah, habis solat isyak tarawih balik rumah dah, baru depa tengok CCTV. Ada jemaah mengadu, dia kata rasa tadi solat isyak tu imam lupa baca satu ayat lah. Ya ke? Hak lain pun tak tahu, tak senang. Cuba buka balik CCTV yang dia baca tu, betul ke? Aku duk ingat masa dia tak baca. Buka memang ya sungguh tak baca. Tapi dah buka CCTV tu lepas 3 hari dah. Lepas 3 hari baru buka. Ni jam. Lepas 3 hari. Lepas 3 hari depa viral dekat Facebook dulu, barulah JAIS ambil makluman. Maka JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, keluarkan arahan siapa yang solat isyak pada waktu malam tu, malam yang berkenaan tu, yang imam lupa satu ayat tu, kena qada balik. Iyalah, kena qada balik. Siapa yang solat isyak malam tu, tak apalah. Tapi dalam kertas arahan tu dia tak sebut pasal tarawih. Tuan-tuan tak tahu, tarawih sekali pun, tarawih malam tu pun tak sah berlaku. Tarawih malam tu pun tak sah. Pasal apa tak sah? Sebab solat isyak tak sah. Macam tak solat isyak. Faham tak? Dan solat isyak tak sah, maka automatik tarawih malam tu pun tak sah. Macam tu lah. Jadi yang penting tu solat isyak tu. Faham tak ni? Nampak je tak faham ya? Nak sebut apa hukum dia macam tu, kaedah dia macam tu, nak kata apa? Kita jangan mana-mandai. Jadi kalau jamak takdim sekalipun boleh solat tarawih dah, tak ada masalah, syarat dia macam tu. Baik, jadinya ramai yang kita datang solat tarawih tapi tak datang solat berjemaah isyak. Nabi kata kalau datang solat berjemaah isyak, dah dia anggap solat separuh malam daripada maghrib sampai pukul 12. Tak berhenti solat 6 jam. Mana ada orang solat macam tu? Kita pergi datang elok waktu orang solat tarawih. Solat tarawih buat di rumah pun tak apa. Ini kita tak faham prioriti. Macam sahabat tadi, buat solat tarawih tapi witir tak buat, padahal witir lagi afdal. Buat solat tarawih tapi solat isyak tak main berjemaah, padahal solat isyak berjemaah lagi afdal. Jadi kita punya cara fikir tu pelik sikit lah. Cara fikir, cara buat tu pelik, tak ikut macam yang diajar oleh Nabi SAW. Tak betul. Kemudian pergi pula esok, Nabi kata man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qamal laila kullah. Siapa yang datang pula solat subuh esok, bagilah tengok ramai lah, alhamdulillah malam ni pula. Pagi ni tengok ramai lah. Cuma kalau jarak lagi tu mungkin lagi ramai. Kalau solat jarak lagi ramai kan. Bila rapat tu ada setengah kata, ustaz bila rapat tu rasa macam kurang pula jemaah. Nampak tak? Bila lengat yang jarak-jarak itu rasa macam ramai pula. Sebab tak kena rapat, tak kena jarak, tak kena hampa ni nak apa pun tak tahu. Kan? Nak buat macam mana? Telan lah realiti kita, bukan ramai mana orang kan. Tapi tak apalah, tapi pagi ni dah sampai 5, 6, 7, 8 saf tu kira kemas lah. Okey lah tu, walaupun tak macam solat Jumaat, kira okey lah tu. Jadi nak sebut Allahumma salli ala Muhammad,
Solat subuh datang berjemaah, dia umpama solat sepanjang malam. Ni satu lagi. Maksudnya apa sahaja kita boleh buat. Solat witir cabang tadi, afdalnya bulan Ramadan ni, pertama dia disunatkan untuk berjemaah. Yang tu lebihnya. Bulan lain tak boleh jemaah. Maksud tak boleh jemaah ni macam ni. Ni satu benda penting maklumat nak kena habaq. Ada solat sunat yang disunatkan berjemaah. Ada yang jenis kedua yang tak disunatkan berjemaah. Yang disunatkan berjemaah kalau kita buat, afdalnya berjemaah daripada tak berjemaah. Contoh tarawih. Ya, dia antara solat sunat yang disunatkan berjemaah. Boleh nak? Disunatkan berjemaah. Dia berkata Nabi tak buat berjemaah pun di zaman dia. Pada awalnya Nabi buat, kemudian Nabi tinggalkan kerana takut nanti jadi wajib pada umat dia. Yang ni tuan-tuan semua dah tahu kot cerita ni. Okey. Lepas tu Nabi tinggalkan sebab dia Rasulullah, dia Nabi. Takut nanti kalau buat berkekalan, takut nanti kata Nabi, wa inni akhsha an tufrada alaikum fata'jizu anha. Aku takut nanti jadi fardu buat kamu tak mampu nak buat. Itu sahaja. Nabi, alasan Nabi buat macam tu, itu sahaja. Nabi takut jadi kefarduan bagi umat dia. Ataupun yang kedua, takut umatnya menyangka yang tu fardu, wajib. Jadi Nabi tinggalkan lagi baik. Banyak benda yang Nabi tinggal bukan kerana tak boleh buat berjemaah, bukan kerana tak boleh buat berkekalan. Nabi tinggal kerana takut nanti jadi kewajipan. Tapi lepas pada zaman Nabi, maka mereka buat berjemaah. Start pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak payah duk bergaduh lah 8 lagi afdal ke 10 lagi afdal, 20 lagi afdal, sama aja. Tapi hakikatnya pada zaman Nabi buat 8. Memang disebut orang yang berhujah bahawa sunnahnya Nabi buat 8. 20 pun sunnah, 8 pun sunnah. Bezanya apa? Yang ini disebut oleh seorang Syekh Dr. Muhammad Sa'id Al-Kamali daripada Maghribi. Cukup bagus. Dia ni mazhab Maliki. Tapi bila dia syarah bab 20 dan 8 ni, barulah nampak kefahaman. Tuan-tuan tahu kenapa Sayyidina Umar dihimpunkan orang dibuat 20? Kita bila tengok tak ada pun dalam hadis yang nak buat 20, 8 sunnah Nabi. Geng 8. Geng 20 kata ada 20 baru tarawih, 8 bukan tarawih. Pula dah bergaduh tak habis. Nampak nak? Yang 8 kata 20 kata 8. Yang geng ni ada satu lagi geng ni 8 pun tak, 20 pun tak. Dia kata aku duduk rumah senang, aman, tak bergaduh. Nampak tak? Aku 8 pun tak, 20 pun tak, 1 rakaat pun tak. Hak ni mazhab tak ada langsung. Nampak tak? Hak ni lagi aman damai. Yang tak bergaduh ni 8, 20. Dulu Nabi buat 8. Ni kata dia, dipesan. Yang nak buat 8, buat betul-betul macam Nabi. Patut nak buat, kalau nak buat betul 8. Kenapa? Sebab kalau kita baca dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bila orang tanya Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, Nabi kalau solat tarawih pada malam-malam tu berapa rakaat? Nabi, dia kata, Rasulullah kalau solat tarawih di rumah, Aisyah tahulah duduk dengan serumah dengan Nabi, lam yazid, tak lebih daripada 8 rakaat. Setengah riwayat, ada setengah riwayat 13 tu sekali dengan 3 witir. Maksud tak lebih, tak orang kata tak exceed, tak lebih daripada 13 atau 8 rakaat tiap-tiap malam. Orang-orang yang kata 8 itu lebih sunnah, Nabi buat 8 tak ini asalnya 8 dan sebagainya. 20 ni adalah tambahan yang kemudian dia rasa 8 tu yang sunnah. Dia lupa ada di situ ada 2 sunnah. Sunnah jangan tengok pada bilangan 8, ada satu lagi lepas tu. Kerana Aisyah kata apa? La tasal an tulihinna wa husnihinna. Allah, kamu jangan tanyalah betapa panjangnya, betapa lamanya Nabi solat dan betapa cantiknya Nabi solat. Lama dan cantiknya solat Nabi SAW. Maksudnya 8 itu bukan 8 macam tuan-tuan hari ni. 8 macam tuan-tuan hari ni, oh bukan. 8 Nabi dalam setengah riwayat 1 rakaat Nabi baca surah Al-Baqarah 100 ayat untuk 1 rakaat. 100 ayat Nabi baca untuk 1 rakaat. Itulah panjangnya 8 rakaat Nabi. Orang puak-puak yang duk kata sunnah ni, buat dak 100 rakaat, 100 ayat untuk 1 rakaat. Kiamat. Memang takkannya. Dia buat 8 lagi laju lah daripada buat 20. Serupa macam orang buat 20. Baik tak payah buat 8.
Sama panjangnya. Nampak tak? Tulihinna, panjang solat Nabi berdiri. Ada setengah riwayat, tuan-tuan buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi solat di waktu malam. Dalam satu riwayat yang lain, satu rakaat Nabi baca surah Al-Baqarah. Satu rakaat tu Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Satu rakaat daripada Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Satu rakaat. Bayang berapa juzuk? 7 hingga 8 juzuk satu rakaat. Jadi kalau nak buat 8, buat macam ni. Ada berani? Hak tu sunnah tu tak mau ikut pula dah. Yang 8 tu nak ikut sangat, hak tu tak mau ikut. Nampak tak? Ni yang main yang kadang-kadang geng-geng yang kata 8 yang lebih sunnah apa semua ni. Saya tanya, hak tu tak mau ikut hak tu. Hak tu dia ikut atas kemampuan masing-masing. Pandai pula. Pandai pula. Dia kalau hak mudah hak dia ambil kata tu sunnah. Nampak tak? Dia kalau hak dia sunnah, hak lain semua bid'ah. Kita talqin bid'ah, hak dia tazkirah, dia kubur bid'ah. Faham tak faham sudah? Tuan-tuan, ni masalah orang yang tak faham sunnah tu apa. Sunnah bukan sekadar bilangan 8, tapi sunnah macam mana Nabi buat 8 tu. Ikut sekali lah. Maka bila Nabi buat 8 kan panjang, macam saya sebut tadi, kadang-kadang 100 ayat, kadang-kadang 8 juzuk terus. Maka Sayyidina Umar pada zaman dia tengok orang makin tak larat, sehingga kan yatawakkau fi ansiyihim, mereka pegang tongkat waktu berdiri, punya lama berdiri sebab 8. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu besarkan rakaat daripada 8 tu jadi 20. Dari 20 maksudnya bila kita buat 20, bacaan tu jadi pendek pada setiap rakaat. Faham tak? Bacaan tu jadi pendek ada sikit. Kalau buat 8, baca lagi panjang, sebab Nabi buat solat panjang, berdiri lama. Bila buat 20, bacaan tu kita cut lah, maka bacaan tu jadi pendek. Itulah yang Sayyidina Umar buat 20, sebab nak memendekkan solat. Kalau buat 8 memang tak larat. Ini disebut dalam riwayat. Jadi tak payah nak bergaduh ke 8-20. Nabi buat macam tu atas kemampuan dia. Kita nak buat 8, buat sungguh-sungguh. Buat sekali yang tu, yang satu, yang panjang tu. Tapi tak buat pula. Nampak tak? Tapi bukan saya kata buat 8 salah, buat 20 salah. Tak ada masalah. 8 pun sunnah, 20 pun sunnah. Nas daripada Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi pesan, Nabi kata alaikum bi sunnati, ikutlah sunnahku. Lalu Nabi sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin 4 kan? Mula-mula sekali Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Umar tu kan khulafa' rasyidin. Nabi nyatakan apa yang Umar buat itu sunnah khulafa' rasyidin. Lalu Nabi kata gigit dengan gigi geraham kamu, jangan tinggalkan sunnah khulafa' rasyidin. Jadi 20 pun Sayyidina Umar buat sunnah juga. Nabi sendiri yang mengatakan sunnah. Ni tuan-tuan muslimat. Ni kalau serta ni tak habis, tak gaduh tak habis lah. Itu nak sebut tadi witir tadi. Kedua, yang saya sebut tadi, lupa saya sebut, jemaah ada 2. Satu solat sunat yang disunatkan berjemaah, solat tarawih. Solat apa lagi? Gerhana bulan, gerhana matahari, Aidil Fitri, Aidil Adha. Ini solat sunat yang disyarakkan untuk dibuat berjemaah. Afdal buat berjemaah. Ada solat sunat yang tak disunatkan buat berjemaah. Kalau buat berjemaah tak dapat pahala jemaah. Ni nas sebut tak dapat pahala jemaah. Apa dia? Solat sunat ba'diyah, qabliyah. Itu tak sunat jemaah. Tuan-tuan pun tak bisa buat lagi kan? Termasuk juga tahajud, hajat. Ini semua solat sunat yang tidak disyarakkan untuk berjemaah. Solat tasbih, tapi dah kita buat qiyamul lail ni ustaz, panggil ustaz buat qiyamul lail jadi imam, macam mana? Tak apa. Dia dapat pahala dengan satu lagi. Disebut dalam kitab, tak ingatlah kitab fatwa mana ya, saya tak ingat. Dalam kitab mazhab Syafi'i jugalah. Kalau solat sunat tu memang kita tak disyarakkan untuk buat berjemaah, tapi tetap buat. Solat tasbih misal contoh. Kalau buat sendiri-sendiri pakai kiamat tak buat. Dia tak buatnya, betul tak?
Muslimat pun sama lah kan. Kalau kita buat solat tasbih qiyamul lail, kalau buat seorang-seorang buat tak? Tak buat. Tengok muka pun gaya memang tak buat dah. Bila buat berjemaah, dia jadi rajinan sikit. Rajinan sikit nak buat macam mana? Tak upayalah dah ikut imam. Asalnya solat sunat tasbih bukan dibuat berjemaah, tak dituntut buat berjemaah. Tahajud pun sama. Tapi kalau kita buat berjemaah dengan niat satu lagi benda, dengan niat yang ni tak apa, niat qasdut ta'lim, qasad dengan niat untuk mengajak orang cara kaifiat solat tasbih, hak tu tak apa, maka dia dapat pahala atas niat mengajak, tapi pahala jemaah tak dapat. Kena faham ni. Jadi tuan-tuan buat solat sunat tasbih berjemaah, tahajud berjemaah, taubat berjemaah, hajat berjemaah atas niat untuk mengajak, maka dapat pahala atas itu. Contohnya solat tasbih, kadang kita tak tahu kaifiat macam mana. Orang ni cara lain, yang ni cara lain. Tapi caranya, ringkasnya solat tasbih ni dua je. Selain pada dua ni bukan cara dia. Dua je cara. Ada lain kali lah sebut no. Nak sebut lah ni kan. Kalau buat solat tasbih ada dua cara. Pertama adalah disebut cara fuqaha. Satu lagi cara kita panggil cara ahli tasawuf. Kalau cara fuqaha macam disebut dalam satu riwayat, iaitu solat tasbih ni Nabi ajak kepada bapa saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kata, nak dak aku ajak satu solat, kalau kamu solat 4 rakaat ni, ghufira laka dzambak, diampunkan dosa kamu. Dosa apa? Kabiruha wa saghiruha, dosa kecil maupun dosa besar. Dan jangan siapa yang faham dosa kecil ni, dosa besar ni, dosa kecil, dosa besar yang kita faham tu. Dosa besar dia kena taubat cara lain. Dosa besar dengan dosa kecil maksud di sini adalah iaitu pada pandangan kita. Ini sebahagian tafsiran ulama. Sebab apa jua solat sunat ke amalan, kalau diampunkan dosa, maka mestilah dosa tu dosa kecil saja. Dosa besar dia kena minta ampun melalui 3 cara taubat. Menyesal, tinggalkan, berazam tak nak buat lagi. Yang itu adalah taubat bagi dosa besar. Dia lain sikit. Jadi kemudian yang kedua, awwaluha wa akhiruha, dosa dulu-dulu hingga dosa kemudian. Qadimuha wa hadithuha, yang lama atau yang baru. Habis semua dosa. Kita ni macam baby yang baru lahir. Kata guru kami di Mesir, Syekh Dr. Ali Jumaah, bekas mufti Mesir, disebut dalam satu kata-katanya bila tanya tentang kaifiat solat sunat tasbih, yang saya nak ajak ni kaifiat dia lah. Kaifiat dia, kalau siapa yang dengar hari ni, tuan-tuan boleh amalkan, ijazahkan lah apa yang dia ajarkan, kaifiat solat sunat tasbih yang sebenarnya daripada Rasulullah SAW. Yang ni sebab saya kena sebut jugalah, sebab duk tengok ramai duk buat silap lah. Jadinya dia kata solat sunat tasbih ni selain diampunkan dosa, bagus dah, ada satu lagi yang tuan-tuan tak tahu. Ni kata Syekh Dr. Ali Jumaah, iaitu solat sunat tasbih ni adalah solat sunat yang bila kita buat, lalu setelah daripada tu kita minta hajat pada Allah, hajat kita pasti Allah Ta'ala mustajabkan. Doa kita pasti Allah terima. Maksudnya kalau tuan-tuan ada hajat besar yang duk minta ke Allah Ta'ala, mungkin tak dapat-dapat, nak pergi Mekah tak tahu lah bila boleh pergi kan, duk kirim doa ke orang, tak tahu orang tu doa ke tidak. Tapi kita ikhtiar cara kita lah. Kebanyakan kita buat solat sunat hajat, tapi dia tak buat solat sunat tasbih sebelumnya. Kata Syekh Dr. Ali Jumaah, afdalnya kalau nak minta hajat dengan Allah, pertama bangun malam tu, contoh bangun pukul 3-4 pagi, tidur dulu, bangun 3-4 pagi, hanya bangun semata-mata nak minta hajat tu dengan Allah aja. Jangan buat sambil-sambil tu buat Allah Ta'ala pun nak bagi, tak bagi, itu je lah. Tahu sambil-sambil depan isyak buat solat hajat, dan sambil-sambil buat solat isyak, buat solat hajat, sambil-sambil tu tak dapat tu. Faham tak? Kalau kita rasa nak betul hajat tu Allah Ta'ala terima, bangun pada malam tu, khususkan malam tu nak minta hajat tu saja. Buatlah, kalau ada majlis kayak mulai ke apa, tanam azam malam tu nak bangun, nak minta hajat tu saja. Boleh faham tak ni? Jangan buat sambil-sambil. Itu maksud saya tu. Jangan buat sambil-sambil. Itu salah. Seolah-olah macam tuan-tuan buat, alah kalau Allah nak bagi, bagilah ya Allah, tak nak bagi pun tak apa. Macam tu lah. Kita kalau betul-betul nak sungguh-sungguh, kita pergi, kita minta sungguh-sungguh. Contoh kita kalau orang, bayangkanlah kan, ada saudara datang ke Perak, kebetulan dia ada kursus.
Sambil-sambil kursus dia main singgah rumah kita. Kita rasa macam mana? Adalah sikit rasa tak, alah, ni kalau kena kursus je main. Sambil-sambil tu yang main rumah aku. Kalau tak kena kursus pakai tak main lah. Kalaulah dia main daripada Johor, main semata-mata ke Bukit Jana, nak ziarah kita rasa apa? Kita rasa macam dihargai lah, betul tak? Sebab semata-mata datang sini hanya untuk ziarah kita je. Macam itulah doa dengan Allah, hajat sama lah. Kalau kita bangun semata-mata nak minta hajat dengan Allah, maka itu lebih berat, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Itu syarat pertama. Yang kedua, buat dulu solat tasbih sebelum solat hajat. Yang ni yang ramai silap. Sebab apa? Sebab kata syariat ahli Jumaah, kalau kita buat solat tasbih, Allah ampun semua dosa kita. Dosa kita tak ada habis, suci bersih. Bila dosa kita tak ada, suci bersih daripada dosa-dosa kecil yang ada, bila kita angkat tangan doa pada Allah, waktu itulah waktu yang paling mustajab. Sebelum kita keluar, mungkin buat dosa lagi lah. Kita ni memang buat dosa pun, kan? Jadi dah buat solat tasbih pun, lepas tu buat dosa lagi. Sebelum buat dosa lain, minta kat Allah Ta'ala dulu doa. Waktu tu lagi mustajab Allah Ta'ala bagi. Nampak tak? Sebab waktu tu kita fresh. Kita ni orang yang suci bersih, macam yang Nabi sebut. Maka kita tak akan tengok. Lepas buat solat hajat tu, Allah akan mustajabkan doa. Tapi buat solat tasbih dulu, baru solat hajat. Ini kalau betul-betul nak minta ke Allah. Boleh faham tak? Biasa dah buat macam tu? Ada biasa buat macam tu? Tak biasa buat? Tak biasa buat, try buat tengok. Saya nak abang cerita pengalaman orang baik biasa buat. Apa yang sahabat ni dia buat dan jadi, banyaklah. Yang penting tuan-tuan confident, yakin dengan Allah. Itu saja. Contoh, ada orang yang tak ada anak, dia buat sungguh, jadi dapat anak. Reality, dia tak dapat jodoh, umur dah 30 lebih dah, perempuan. Kalau lelaki tak apa, 35, kan, okey lagi lah, kan. Yang perempuan masalah ni, mak dah mengadu. Saya kata buat macam ni, dia kata okey tak apa, balik mak dia buat. Dan yang penting anak tu pun buat juga, alhamdulillah dapat jodoh. Maksudnya confident dengan Allah Ta'ala aja. Apa yang disebut oleh para ulama ni, mereka dah buat dulu dah dan jadi. Kalau mereka tak buat dulu, mana nak tahu benda tu jadi, betul tak? Ni saya abang ni, bocor rahsia, kan? Tapi kaifiat solat tasbih macam dia abang. Pertama, kalau siang 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Ada yang tanya, ada tahiyat awal ke? Tak ada. Tak ada tahiyat awal, terus sambung. Sebab kalau kita buat tahiyat awal, seolah-olah macam bersamaan dengan solat fardu. Nabi tak bagi buat macam tu, terus bangun. Kalau waktu malam 4 rakaat dengan 2 salam, tu je. Yang kedua, niat dia sahaja ku solat sunat tasbih 2 rakaat kalau waktu malam lah. Kalau waktu siang 4 rakaat kerana Allah. Tu saja niat dia. Tak payahlah niat bahasa Arab, tuan-tuan pun tak penting pun. Niatlah hati yang penting tu. Okey. Kaifiat cara dia macam Nabi ajak sebiji dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Setiap rakaat 150 tasbih. Jadi kalau maksudnya 2 rakaat, bukan setiap rakaat nah. Setiap rakaat berapa? 75. Jadi kalaulah 2 rakaat berapa? 150. Jadi kalau 4 rakaat 300. Jadi rakaat yang pertama caranya adalah, iaitu kita baca Fatihah. Pertama ayat kursi pula dah. Doa iftitah, kemudian Fatihah, kemudian surah. Ni kaifiat cara fuqaha lah, cara biasa. Sebelum rukuk 15 tasbih. Tasbih ni yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah. Dekat tu sudah cukup. Kalau nak lebih, nak tambah, kalau disebut lagi tahidatus salikin, tambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, fa in zada fa huwa hasan. Kalau tambah lagi bagus. Tambah lagi bagus yang tu. Cuma jangan lagi lama lah. Tuan-tuan yang tak rukuk tu yang pening tu. Kan? Tak rukuk yang pening tu. Ada yang menggeletak pun dah. Saya duk tengok Pak Long ni, kalau aku tak bangkit pakai rebah dah. Ada apa tu bagi subuh tu kan. Kalau aku tak bangkit pakai rebah dah. Ada mana tahu ustaz jadi imam kan. Kita baca biasa ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak pergi cepat kan. Imam mana tu? Rukuk i'tidal subhanallah walhamdulillah, kiamat nak habis. Tak payah buat macam tu, tak payah, masing-masing tasbih dah. Tu dah selesai bangkit lah.
Tok Imam pun kena bagi laju. Jadi 15 sebelum rukuk, lepas baca surah. Kemudian ada yang baca 15 sebelum Fatihah. Macam mana? Ini saya ajak ni kejap lagi. Lepas waktu rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10 lagi tasbih. Sebelum nak bangkit duduk istirahat 10 lagi. Sebab tak cukup lagi, baru 65. Jadi duduk istirahat tu, bangkit daripada sujud yang kedua tu, nak bangkit berdiri rakaat kedua, duduk dulu, duduk untuk tasbih 10 lagi. Jangan terus bangkit pakai tinggal lah, tak cukup lah 75. Duduk dulu, okey. Lepas tu baru bangkit untuk rakaat yang kedua. Dan begitulah rakaat kedua, ketiga dan keempat. Sama, kaedah yang sama. Boleh faham tak? Kita tak berajak lah, cukup dekat tu. Ini kaedah yang sama. Kaedah yang kedua ni Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ajak kaedah kedua. Boleh juga. Boleh. Dua kaedah ni boleh. Yang kedua, baca tasbih sebelum Fatihah 15. Baca doa iftitah. Lepas iftitah sebelum baca Fatihah 15 tasbih. Baca dulu sebelum Fatihah. Subhanallah walhamdulillah. Habis 15 barulah start baca Fatihah. Kalau tu imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru start baca Fatihah. Kemudian lepas baca surah, sebelum rukuk baca pula 10 lagi tasbih. Maksudnya berdiri dia lama sikit lah. Berdiri dia tu 25 tasbih. Kalau kaedah yang awal tadi 15 tasbih je. Kaedah yang kedua 25. 15 sebelum Fatihah, 10 sebelum rukuk. Boleh tak? Ini disebut, dia ajar juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitulah rakaat yang kedua, ketiga. Tapi kalau buat cara yang kedua, waktu duduk istirahat tak payah duduk dah lah. Faham tak ni? Sujud yang kedua, kemudian bangkit terus. Cuy, tengah naik rakaat kedua lah. Duduk istirahat tu duduk sekejap je lah naik. Sebab kita dah baca dah 10 tasbih waktu berdiri tu. Betul tak? Sebelum rukuk. Faham tak ni? Kita tak faham ni. Tuan-tuan kena tak sahur ke nampak? Kan? Nampak. Boleh faham tu? Nampak ni keruk dah tak faham ke depa ni? Kan? Macam itulah. Jadi cuma duduk istirahat tu tak perlu tasbih dah lah. Sebab kita dah buat 25. Jadi rakaat yang kedua, ketiga, keempat pun sama kaedahnya. Dua cara ni sahaja. Beza sikit saja. Beza yang pertama 15 tasbih sebelum rukuk. Tak ada yang lain daripada tu. Yang awal tu macam biasalah, doa iftitah jangan lupa lah. Fatihah baca surah. Surah apa yang lagi afdal? Ada tak surah-surah yang Nabi ajak? Tak ada. Tapi buka kitab Hidayatus Salikin, disebut bahawa kalau kita baca satu surah dan habis surah tu adalah lagi afdal daripada kita baca beberapa potongan ayat. Maksudnya tuan-tuan baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai habis. Itu lebih baik daripada tuan-tuan baca 5-6 ayat pada surah-surah yang panjang. Ini dalam mazhab Syafi'i pun sama juga macam tu. Mazhab Syafi'i lebih afdal kita baca satu surah yang komplit. Sebab Nabi buat macam tu. Kebiasaan Nabi buat macam tu. Kita kalau tu imam tu baca surah Baqarah Ustaz, nasib lah. Boleh nak? Ni nak sebut apa dah? Tadi tak habis lagi. Solat apa? Witir. Pertama berjemaah tadi berjemaah. Sahabat ni berjemaah. Yang kedua, witir bulan Ramadan ni, yang kedua dibuat dengan kunut, ada kunut. Beza yang kedua, witir bulan Ramadan ni dia ada kunut. Boleh faham tak? Kunut. Bulan lain tak ada. Kunut dalam mazhab Syafi'i buat 15 Ramadan malam 16 yang ke atas. Sebab kebetulan malam ni, saya cerita malam hari ni lah. Nak ajak. Malam ni dah start 16 dan ke atas sampai habislah Ramadan. 16 doa kunut. Baik, doa kunut adalah dalam solat witir adalah sunat ab'ad. Kalau tinggalkan sunat sujud sahwi. Katalah malam ni tu imam tertinggal, dia lupa, tuan-tuan pun tak lupa nak bersangat dia lupa. Maka sunat sujud sahwi. Kalau dah terlupa. Boleh tak? Ataupun tuan-tuan pernah pergi ke satu tempat. Depa dah baca witir, waktu solat witir, baca doa kunut, sewaktu solat sunat witir pada 1 Ramadan lagi. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, belajar di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, masjid di sana, surah masjid, depa dah baca doa kunut pada malam pertama Ramadan lagi.
Kalau kita 16 ke atas kan. Tapi dalam mazhab Maliki boleh baca doa kunut dalam witir pada start malam yang pertama Ramadan sampai habis. Tapi mazhab kita Syafi'i tak, hanya malam 16 sahaja. Ni beza. Tuan-tuan jangan terkejut pula pergi negara lain tengok daripada doa kunut. Tuan-tuan tengok kat Masjidil Haram kan, dia baca doa kunut dalam solat sunat witir. Betul tak? Mana boleh malam 16 lagi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca doa kunut dalam solat sunat witir, dalam solat sunat witir, sebelum tibanya 16 Ramadan, malam 16 Ramadan, itu pun kena sujud sahwi. Pasal apa pula dah? Itu pun kena sujud sahwi. Maksudnya, tuan-tuan jangan pergi tiru pula. Ada jenis untuk imam, dia pergi tiru. Dia kata tu imam dia haram baca, okey ya. Dia baca doa kunut, nak tunjuk ke orang. Dia baca doa kunut pada 1 Ramadan. Tak payah dia tunjuk ke orang lah, kita pun terhenti. Ikutlah suasana tempat kita macam tu. Tempat kita baca kunut pada malam 16 lah. Boleh faham tak? Jangan kita duk langgak pada masyarakat umum kita hari ni. Begitu juga solat sunat witir, dah buat 3 dengan 2 salam. 3 2 salam lah. Tiba-tiba hari tu dia bantai buat 3 1 salam. Berterabunglah makmum pun. Yang jenis jahil ni tak tahu apa. Tak salah pun. 3 1 salam boleh, 3 2 salam boleh. Jangan 3 3 salam. Tu ya. Nampak tak? Dengan 3 3 salam dah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan 3 2 salam boleh, 1 salam pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dua-dua warid pada hadis Nabi SAW. Boleh. Cuma dalam mazhab Syafi'i, ni kena sebut kan ni. Sebab ada yang tanya pada solat sunat Qabliyah Zuhur, solat sunat Ba'diyah Zuhur, yang 4 tu, Ustaz, kami kalau buat 4, Nabi suruh buat 4. Allah haramkan api neraka pada tubuh badan kita kalau kita jaga 4 rakaat sebelum Zuhur. Betul. Hadis tu fadilat dia betul. Cuma nak buat 4 tu, Ustaz, 2 salam ke 1 salam, ni duk gaduh tak habis lagi lah. Sahabat. Dalam mazhab Syafi'i, antara 2 dengan 1 salam mana lagi afdal? 2 salam, of course. Itu sebab kita buat 2 salam. 4 rakaat sebelum Zuhur pun 2 masna. Lagi-lagi kalau kita buat solat di waktu malam. Kalau kita buat solat di waktu malam, Nabi kata salatul lail masna. Solat waktu malam 2 macam solat tasbih tadi, sahabat tadi kan, malam 4 rakaat 2 salam, siang 4 rakaat 1 salam. Yang tu tak apa sebab Nabi sebut, Nabi suruh buat macam tu. Tapi selain daripada tasbih yang Nabi tak sebut, sama juga 2. Sebab apa lagi afdal kalau kita buat 2 salam? Sebab pertama, kita niat, ada 2 niat. Bila kita buat 2 salam, ada 2 kali niat, betul tak? Kita 2 niat, 2 takbir, nampak tak? 2 tahiyat, tengok. 2 salam, nampak tak? Kalau kita buat 4 dengan 1 salam, contoh Qabliyah Zuhur, atau solat witir 3 dengan 1 salam, hanya 1 niat, 1 takbir, 1 tahiyat, 1 salam. Maksudnya lagi banyak tahiyat, lagi banyak takbir, lagi banyak niat, lagi banyak pahala, lagi afdal, lagi banyak pahala. Kaedahnya dalam mazhab Syafi'i, lagi banyak pahala, lagi afdal. Maksud kita buat 2 3 rakaat dengan 2 salam, kita menggunakan kaedah yang lagi afdal. Tak payah nak tunjuk orang 3 1 salam. Boleh faham tak? Tapi kalau nak buat 3 dengan 1 salam, contoh nak cepat, nak ligas, sakit perut, nak berak, buat apilah 1 salam. Tak salah sebab Nabi buat. Harus 4 rakaat dengan 1 salam Qabliyah Zuhur, boleh. 3 rakaat witir 1 salam, boleh, harus, tak ada masalah. Bukanlah tak sah, boleh. Cuma yang bezanya yang mana lagi afdal dengan kurang afdal, itu saja. Boleh nak? Clear nak? Jangan duk gaduh bab tu. Jadi tak payah nak tunjuk doa kunut. Ada yang pergi baca pada awal Ramadan lagi, tak perlu nak tunjuk macam tu. Walaupun mazhab lain ada yang buat macam tu, memang tak. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i kalau buat awal daripada 16 Ramadan doa kunut sujud sahwi, kerana dalam mazhab Syafi'i salah satu sebab sujud sahwi adalah apabila kita pindahkan sunat ab'ad tu ke tempat lain. Pindahkan sunat ab'ad tu ke tempat lain, yang tu kena sujud sahwi. Boleh faham tak ni? Pindah, contohnya soal doa kunut, dia pergi pindah doa kunut tu pada awal sebelum 16 Ramadan, malam 16. Dia pergi buat malam sebelumnya, kena sujud sahwi. Ini antara sebab
perlu disujud sahwi adalah kalau dipindahkan sunat ab'ad pada tempat lain. Boleh faham tak ni? Boleh faham. Baik. Okey. Jadi saya rasa cukup dekat itu sajalah. Tazkirah ni lah darjah ni. Kan? Nak sebut pasal tu ya, nak sebut pasal hukum hakam pasal solat-solat sunat. Kalau saya boleh buka soalan pada tuan-tuan kalau ada nak tanya soalan. Ada soalan? Apa-apa nak tanya? Ni bukan senang ni, selalu kuliah saya tak buka soalan. Kuliah bab setan tak buka soalan. Bab setan lah. Nak buka soalan apa? Tapi ni pasal hukum, kaedah. Tuan-tuan nak buat bagi sempurna, cantik, comel, tuan-tuan kena tanya. Di bulan Ramadan ni Ramadan ni bukan Ramadan takhir tuan-tuan. Ramadan akan datang tak ada dah. Tak ada dah. Saya duk tengok ada muka-muka tak ada dah Ramadan depan. Tak ada lah. Sila Haji Kamil. Solat sunat lepas isyak dia ada dua hadis. Tuan-tuan mungkin pernah dengar fadilat solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Pertama, solat sunat lepas isyak 4 rakaat sabit daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi buat 4 rakaat. Dalam kitab riwayat mana? Bukhari, Muslim. Dalam Bukhari. Satu hari Nabi solat isyak. Lepas solat isyak, Nabi solat 4 rakaat. Duduk di sebelah dia, di samping dia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas cousin, sepupu Rasulullah. Waktu tu Rasulullah solat di rumah Sayyidatina Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris dengan Abdullah bin Abbas mak saudara dengan anak saudara. Abdullah bin Abbas mak saudara dia. Sebab mak dia adalah kakak kepada Maimunah. Mak Abdullah bin Abbas ni kakak kepada Maimunah. Maksudnya Rasulullah ni dengan Abdullah bin Abbas bukan sepupu saja. Abbas tu pak saudara Nabi. Bahkan dia dengan Abdullah bin Abbas juga anak saudara, anak menakan. Faham tak? Sebab Rasulullah menikah dengan mak saudara dia. Maimunah tu mak saudara Nabi. Mak saudara Nabi, mak saudara Abdullah bin Abbas. Jadi waktu tu dia budak lagi, ulam umur 10 tahun, 7, 8 tahun. Nabi salat Allahu Akbar, dia duduk belah kiri Nabi. Lalu Nabi tolak dengan tangan. Ni sunnah dia. Kalau kita tengok orang buat mukhalafah dengan sunnah, berlawanan dengan sunnah waktu solat berjemaah, sunat kita tegur dia dan kita tarik dia untuk ubah kepada yang betul. Contoh, kalau kita tengah solat orang tu jauh pada kita, lah ni orang suruh rapat, tak mau rapat pula dah. Kalau suruh rapat dia buat muka com gitu. Apa dia? Orang suruh rapat kan? Yang hari tu suruh rapat sangat tu. Ingat senang tuan-tuan, duk minta nak suruh rapat ni bukan senang. Mesyuarat, duk minta merayu lah sekali kerajaan sebab di punca kuasa dia lain. Kan? Kita dah mesyuarat untuk rapat kausah ni dah lama. Tapi tak boleh buat kecuali kalau kerajaan pusat yang benarkan. Tu saja. Dan sekarang boleh rapatlah, bukan rapat sejadah, rapat diri badan tu. Perak ni tak suruh rapat sejadah. Kita boleh tengok SOP sejadah bukan kewajipan, digalakkan sahaja. Maksud suruh rapat soft. Jadi rapat betul lah. Kalau kita nampak orang tu tak rapat soft, sunat tarik dia. Berdasarkan Nabi ajak kepada Abdullah bin Abbas, dengan syarat kalau orang tu dengar cakap kita, anak kita ke, orang yang dengar cakap kita, kalau orang tu tak kenal kita, kita pergi tarik dia pakai bertumbuk dalam tu. Kita jangan pandai-pandai nak tarik orang, kan? Kadang-kadang kita pergi tarik orang, tarik tu, hang siapa dia kata. Nampak tak? Gaduh pula tang situ. Tengok kalau orang tu jenis yang dengar cakap kita lah. Contohnya ustaz, dia tahu ustaz yang tarik dia, takkan nak marah ustaz kot. Baik, jadinya lepas tu kata Abdullah bin Abbas, aku melihat Rasulullah SAW solat 4 rakaat setelah daripada solat isyak. Maksud solat ba'da isyak 4 rakaat. Tapi yang muakkad hanya 2. Muakkad 2 bukan 4. Faham tak ni? Jadi muakkad dengan muakkad tahu tak dengan ghairu muakkad berapa rakaat? Muakkad ada 10 rakaat. Satu riwayat para ulama pendapat 12, tapi beza tak banyak lah. Yang ni saja muakkad. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. 10. Boleh nak? Yang ni yang muakkad. Yang ditekankan. Okey, selain daripada 10 bukan muakkad.
Contohnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lagi lepas zuhur, bukan muakkad. Tapi yang kedua pula dalam mazhab Syafi'i juga ada yang kata 12 rakaat. 12 rakaat tu 2 rakaat sebelum subuh sama, 2 rakaat bukan 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ni ada yang kata muakkad. Ada yang kata sebelum zuhur, yang muakkad 4. Jadi itu yang macam hadis Nabi sebut tu kan, itu dia punya fadilat dia. Itu 4. Jadi buatlah 4. Lepas ni bulan Ramadan buat 4 sebelum zuhur. Mengikut pendapat yang kedua. Lebih afdal buat 4. Baik. 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Jadi semua 12. Selain daripada tu bukan muakkad. Jadi saya dah sebut tadi, 4 rakaat lepas isyak, 2 sahaja yang muakkad, 2 lagi bukan muakkad. Tapi bila buat 4 tak apalah, lagi afdal. Jangan silap faham, bila kita kata bukan muakkad, bukan maksud Nabi tinggal. Muakkad, ghairu muakkad, yang tidak muakkad bermaksud Nabi kadang-kadang buat, kadang Nabi tinggal. Yang muakkad biasanya Nabi buat dan kadang-kadang Nabi qada kalau Nabi tinggal. Nampak tak? Nabi buat, Nabi tak tinggal. Kalau Nabi tinggal, Nabi qada. Contohnya apa? Qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Yang saya kata tadi muakkad tadi kan. Satu hari ada tetamu datang ke rumah Nabi, bincang mesyuarat apa semua ni, menyebabkan Nabi lewat untuk solat sampai Nabi lepas asar baru Nabi boleh lapang sikit. Maka Nabi solat lepas asar 4 rakaat. Setengah riwayat, ada setengah riwayat Nabi solat 2 rakaat. Sahabat tanya, lepas asar solat sunat apa? Nabi kan kata lepas asar mana ada solat sunat. Dia bertanya kat Nabi, ya Rasulullah, ni solat apa? Kata Rasulullah, hadza lidzaka. Yang solat yang 4 ni, yang tadi yang aku tinggal tadi sebelum zuhur dengan lepas zuhur. Di sinilah menunjukkan bahawa solat sunat boleh diqadhakan kalau tertinggal. Contohnya solat tarawih, boleh qadha tak? Boleh kalau tertinggal. Katalah dah sampai subuh dah, pukul 9 solat tarawih, 9 pagi. Dia berkata, subhanallah malikil ma'bud. Janganlah buat itu. Ni orang kata bid'ah pula dah. Kan? Buat ramai-ramai pula tu. Nampak sangat nak qadha. Tak payah buat macam tu lah. Solat macam biasa lah. Kan? Ada selawat pula supaya salat ma'bud kan? Tak ada. Tak apalah, boleh qadha. Solat duha contoh. Kita tak larat, letih. Last sekali masuk zuhur dah. Habislah solat duha. Boleh tak buat solat duha lepas solat zuhur? Boleh. Dengan niat qadha. Dengan syarat tuan-tuan biasa dia buat lah. Tuan-tuan tak biasa tu buat, jangan nak qadha lah. Saya memang tak biasa buat solat sunat duha, Ustaz, nak qadha boleh tak? Nak qadha apa? Hang buat pun tak pernah. Kan? Ni masalah pula dah. Kan? Gatai nak qadha. Yang fardu pun tak qadha habis lagi. Boleh faham yang dulu-dulu zaman jahiliah dulu kan? Tak payahlah. Nak sebut boleh. Nabi buat macam tu. Tu nak sebut muakkad dengan ghair muakkad tu. Tapi yang depa duk sebarkan ni, yang duk sebut pasal hadis tentang fadilat 4 rakaat lepas isyak, hadis tu riwayat lain, bukan riwayat Bukhari. Yang tu riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadis ni dihukumkan sebagai dhaif. Tetapi ingat, walaupun dhaif tapi dia boleh pakai dalam bab fadailul amal. Amalan boleh 4, memang Nabi buat 4. Cuma fadilat sahaja yang dhaif. Walaupun fadilat dhaif tapi dia dhaif yang ringan dan boleh diamalkan, iaitu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa yang solat 4 rakaat, man salla 4 rakaatin ba'da al-isya qabla an tansarifa ila baitihi kutiba lahu kana ka'idli lailatul qadri. Dia banyak macam riwayat lah, macam-macam lafaz, tapi lebih kurang macam tu. Ada setengah riwayat Nabi sebut, Nabi kata apa? Siapa yang solat 4 rakaat lepas isyak, ada riwayat Nabi kata 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat straight, 1 salam. Ada yang kalau nak buat macam tu, buat 1 salam. Sebelum Nabi, dalam riwayat sebelum Nabi balik ke rumah. Patutnya Nabi buat, biasanya buat sunat ba'diyah ni Nabi buat di rumah. Tuan-tuan buat ba'diyah pun di masjid kan. Tapi kalau Nabi buat kebiasaan ba'diyah ke qabliyah ke, Nabi buat di rumah. Tapi kalau lepas isyak ni Nabi boleh buat 4. Nabi buat 4 tu di masjid sebelum Nabi balik. Maka Nabi kata kalau buat 4, kana pahalanya ganjaran ka'idli lailatul qadri, umpama dia solat pada malam Lailatul Qadar. Nampak tak? Masuk tuan-tuan nak dapat pahala Lailatul Qadar, boleh dah sebelum bulan Ramadan lagi. Tapi tak biasa buat.
Ni rugi yang teramat sangat. Fadilatnya riwayat hadis lain, tapi sunnahnya memang wujud. Nabi buat 4 rakaat. Jelas ya? Itu fadilat dia. Wallahu a'lam. Sila, ada lagi soalan? Tak ada mati apa dia. Kalau dalam nama ayat pun tak bagi, tak balik lah. Kan? Tak gila nama kering tekak pula kan. InsyaAllah boleh faham dah tu. Nampak gaya tengok muka faham lah. InsyaAllah. Jadi ini tajuk hari ni, tajuk bebas pasal Ramadan, tapi saya tak tahu, saya main hantam saja hari ni. Sebab saya letih hari ni, balik walau rumah pukul 1 pagi daripada Sungkai. Jadi mengantik pagi ni, tak tahu nak cakap apa. Dia terus keluar ya. Yang itulah apa yang tuan-tuan dengar ni, terus keluar. Saya bukan plan dah. Itu apa yang saya keluar pada mulut saya lah. Boleh nah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita berakhir, tuan-tuan, kita sama-sama selawat dan munajat dengan munajat satu ni. Munajat ni munajat daripada sahabat saya, dia iaitu Syekh Nazrul Nasir. Dibuat satu munajat doa, dan kita sama-sama doa pada Allah Ta'ala dengan doa munajat Nasriyah ni, insya-Allah. Boleh lah. Ini 5 minit saja, insya-Allah nah, sempena bulan Ramadan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tuan-tuan boleh ikut saya, ikutlah ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa ibu ayahku, juga guru-guruku. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah hidupku, juga keluargaku, diberkati selalu. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pemurah, kurniakanlah rezeki buat kami yang lemah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah, ya Tuhanku, ku harap bantuanmu, pertolongan darimu yang ku harap selalu. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbing anak istriku mencintaimu, juga mengasihi nabimu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba dosa menggunung tanpa pengampunanmu, hidup tidak beruntung. Ya Allah, ya Tuhanku, beri faham ilmumu, berkat baginda Nabi, pintu penghubung ilmu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.